A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saya sambung lagi hari ini insya-Allah novel yang agung, kalam yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita melalui baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perihal kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kita akan masuk bab-bab seterusnya. Di mana bab ni ialah antara bab yang masyhur akan kebolehan Nabi Allah Yusuf mentadbir mimpi. Kita kena ingat siapa dia Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf ni daripada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, dan sekali Abu Hurairah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Maka Rasulullah kata, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Abu Hurairah kata, yalah betul lah tu. Itu kita kena faham ya. Memang itu satu bab. Memang yang paling mulia yang paling bertakwa. Bukan pangkat, harta, darjat, kesenangan, kemewahan, kemasyhuran, bukan. Itu tidak boleh. Walaupun orang tu sentiasa dibelai oleh orang, dayang ramai apa semua dia kena cara je daripada bangun tidur sampai nak tidur semua ada orang pelayan dan sebagainya. Itu bukan orang mulia. Yang mulia itu bukan meja VIP tu. Itu tak semestinya mulia lagi. Yang paling mulia ialah siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Itu pertama. Kemudian Abu Hurairah tanya, sekali lagi ini penceritaan daripada hadisnya. Abu Hurairah kata, di kalangan manusia ni ya Rasulullah, siapa yang paling mulia? Yusuf. Siapa yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Yusuf. Kenapa? Yusuf datang daripada silsilah keluarga yang mulia. Ayah dia Yaqub Nabi, lepas tu Ishaq Nabi, Ibrahim Nabi. Nabi. Sebab itulah kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Silsilah keluarga Nabi Ibrahim, turun sampai Yusuf. Baik, itu dia cerita Nabi Yusuf. Semalam dah mula dapat Nabi Allah Yusuf dipenjarakan. Dan dipenjarakan, dia pertemukan dengan dua orang teman dalam penjara, kawan baik dia dalam penjara. Dikatakan pembantu raja, dayang-dayang raja lah. Seorang tukang buat air, seorang tukang buat roti. Masing-masing kena tuduh, sedang dibicarakan atas tuduhan nak racun makanan raja. Kemudian mereka ni dikatakan bermimpi. Ada dalam tafsir, syarah dalam tafsir saya dengar, tafsir Al-Tabari membawa cerita Israiliyat. Itu dia kat situ. Ni daripada cerita Israiliyatnya mengatakan mereka ni tak bermimpi sebenarnya. Saja nak teh Nabi Yusuf. Tapi dalam Al-Quran dia kata bermimpi kan. Kita baca semalam. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dia kata kepada Nabi Yusuf, dia memeras anggur. Maksudnya dia datang dengan mimpi masing-masing dan minta Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi. Tapi daripada ayat semalam, kita dah nampak satu skill yang Nabi Allah Yusuf tunjuk kepada kita. Kalau kita nak berdakwah ni, mula-mulanya jangan kita terus bagi solution tu. Orang datang kepada Ustazah Liana Muhammad, ya Ustazah, saya masalah begini-begini dengan keluarga saya, bawa air tolong hembus. Jangan hembus terus ke air tu. Tanya dulu, kenapakah, apa khabar? Tanya cerita dulu. Tengok skill Nabi Yusuf. Beberapa ayat keluar dulu menceritakan bagaimana Nabi Yusuf berdakwah. Ini kita sambung dakwah Nabi Yusuf. Semalam mereka tanya tolong takwil mimpi kan. Seorang mimpi Allahumma salli ala Muhammad, mimpi perah anggur. Seorang lagi mimpi dia bawa roti dia tu ada burung makan kat kepala. Jadi Nabi Allah Yusuf tak terus takwil. Nabi Allah Yusuf kata, aku ni dapat wahyu daripada Allah. Aku boleh bagi tahu kau apa makanan yang kita nak dapat hari ni. Sebelum makanan tu sampai, aku tahu dulu. Aku boleh cakap. Nabi Yusuf berkata, makanan apa pun yang akan diberikan kepada kamu. Makanan tak sampai lagi. Menu dalam penjara hari tu, Nabi Allah Yusuf boleh bagi tahu dah. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya, ini penting. Semalam ayat 37. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
bahkan tidak percaya pada hari akhirat. Mula-mula Nabi Yusuf terus berdakwah, ambil peluang. Ni kawan baik dia dah dalam penjara. Kita ni bila ada kawan baik, khususnya kawan-kawan yang bukan Islam ni, ada peluang nak berdakwah, dakwah dulu. Sikit-sikit bagi tahu dia, banyaknya sembahan dia, yang mana satu nak minta ni, banyak-banyak berhala ni kan. Patung ni nak minta yang mana satu ni. Nabi Yusuf kata kepada dua orang ni, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Terkenal pada zaman Nabi Yusuf, raja dia tidak mengaku Tuhan. Berbeza dengan zaman Nabi Musa, Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun kata. Pada zaman Nabi Yusuf ni, pembesar dia masih faham konsep Tuhan, tetapi dia syirik. Dia sembah berhala, pelbagai berhala. Jadi Nabi Yusuf awal-awal dah cerita pasal tauhid dah dulu. Usik dulu sikit. Sebelum takwil mimpi, padahal orang datang minta takwil mimpi je kan. Jadi usiklah sikit. Begitulah kita kalau ada kawan-kawan kita bermasalah, tanya dulu apa khabar. Tanya dulu akak macam mana hidupan dengan suami sebelum nak cerita kan. Balah pasal ada ke solat-solat berjemaah dengan suami. Tengok dulu apa cerita belakang. Rupanya jenis dua tak semayang kan. Cerita-cerita bab semayang dulu. Bukan nak bagi solution terus ya. Begitulah. Wallahualam, hari ini kita sambung dakwah-dakwah Nabi Yusuf kepada dua sahabat dia ni di penjara sebelum dia mentakwilkan mimpi. Ini dah masuk bab takwil mimpi. Kita sambung bab dakwah, selesai bab dakwah barulah masuk bab takwil mimpi. Besok kita sambung lagi bab takwil mimpi raja pula. Hari ini dia mentakwilkan mimpi dua orang sahabat dia, dua orang sahabat dia. Dan juga pesanan dia kepada salah seorang sahabat berkenaan dengan takwilan mimpi tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung. Silakan Dik baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلحات
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Terjemahan ayat 38 hingga 43. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak lagi bagi kami, yakni para nabi, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu adalah daripada kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua-dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selainnya hanyalah nama-nama yang kamu ciptakan, baik oleh kamu sendiri maupun nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal iaitu nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua-dua penghuni penjara, salah seorang antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, manakala yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia, yakni Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah perihal kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu Yusuf masih dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan raja berkata kepada para pembesar kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar-pembesar, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mu'jam yang turun, al-i'tibar dan al-i'birah iaitu suatu keadaan yang dapat menjelaskan pengetahuan yang terlihat konkret kepada pengetahuan yang tidak terlihat abstrak. Seperti diungkapkan surah Ali Imran ayat 13, adapun takbir khusus digunakan dalam pengertian takwil mimpi, iaitu mentakwilkan sesuatu mimpi dengan makna-makna tertentu. Seperti diungkapkan dalam surah Yusuf ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Tafsir Jalalain. Waqala al-Maliku. Raja negeri Mesir ketika itu bernama Ar-Rayyan bin Walid berkata, Inni ara. Sesungguhnya aku bermimpi melihat fi'il mudari kata kerja sedang berlangsung di sini bermakna fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna. 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk ditelan oleh sab'un. 7 ekor ijafun, lembu betina yang kurus-kurus. Lafaz ijaf adalah bentuk jamak iaitu plural daripada kata ajfau yang artinya lembu betina yang kurus. Wasam'a sumbulatin kudurin wa uhara. Dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya. Ya bisatin, yang kering telah melingkar pada 7 tangkai yang hijau itu dan menutupinya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya. Hai orang-orang yang terkemuka, jelaskanlah kepadaku makna mimpiku itu. In kuntum li ru'ya ta'burun. Ceritakanlah maknanya kepadaku sekarang juga. Kisah Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Raja Mesir Rayyan bin Walid bin Harwan bin Irashah bin Qaran bin Amrah bin Amlak bin Laus bin Sam bin Nuh bermimpi melihat perkara yang sangat menakutkan dalam tidurnya. Dia bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai lainnya yang kering. Dikumpulkan tukang sihir, para peramal, orang-orang yang pandai dan para ahli nujum untuk menjelaskan mimpinya itu. Setelah raja menceritakan mimpinya itu kepada mereka, mereka berkata, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu.
Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Surah Yusuf ayat 45. Mereka pun mengutusnya untuk menemui Yusuf alaihissalam. Lalu dia menceritakan kepada Yusuf tentang mimpi raja itu. Yusuf berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit daripada apa gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun yang manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka mengutip anggur, surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Maka sesungguhnya lembu yang gemuk itu menandakan musim-musim subur, sedangkan lembu yang kurus itu menandakan musim kemarau. Demikian pula dengan tangkai-tangkai gandum yang hijau dan yang kering. Setelah mendapatkan penjelasan daripada Yusuf, utusan itu menemui raja lalu mengkhabarkan kepadanya sebagaimana yang diterangkan Yusuf. Maka raja pun mengetahui bahawa apa yang dikatakan Yusuf itu benar. Kemudian raja berkata, bawalah dia ke hadapanku. Riyadhus Shalihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihatku dalam tidur seakan-akan dia melihatku ketika berjaga, maka kerana syaitan tidak menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menerangkan keterangan bahawa orang yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, kelak dia akan melihat Nabi di hari kiamat. Ini merupakan berita gembira bagi orang yang bermimpi berjumpa dengan baginda atau seolah-olah dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan bangun. Hal ini khabar gembira yang menunjukkan atas penghormatan yang bermimpi. Seseorang tidak akan melihat Rasulullah dalam mimpi, melainkan dalam hatinya cinta pada Nabi dan sentiasa dalam hidayah Allah. Yang ketiga, bahawa bermimpi bertemu Rasulullah itu adalah benar dan bukan dengan bentuk yang tidak jelas, kerana syaitan tidak dapat membuat khayalan pada manusia mengenai bentuk jasad Nabi. Ini merupakan keistimewaan Nabi atas pendapat yang sahih. Hadis Nabawi daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang berasal daripada seorang yang soleh adalah 1 bahagian daripada 6 atau 40 bahagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Bukhari, juz 40, nombor hadis 6983. Nasihat dan pengajaran. Semenjak kecil lagi, Yusuf alaihissalam sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang Nabi Allah. Setelah meningkat dewasa, Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Pada saat Raja Mesir meminta takbir daripada mimpinya, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Yang terungkap hanya kata, itu hanya mimpi-mimpi kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi seperti itu. Ketika ada seseorang memberitahukan bahawa ada yang mampu mentakwilkan mimpinya, Raja pun meminta supaya dihadapkan kepadanya. Setelah diberitahukan kepada Yusuf tentang mimpi raja itu, Yusuf tidak mahu segera keluar dan menghadap raja, kecuali apabila dirinya dibersihkan dulu daripada tuduhan yang menyebabkannya dipenjarakan dan diumumkan kepada khalayak ramai tentang kebersihan dan kesucian dirinya. Setelah semuanya jelas, barulah Yusuf keluar, lalu diangkat menjadi bendahara negara. Yusuf diangkat dan terhormat kerana ketaatan dan kesabarannya dalam menghadapi hawa nafsunya serta menjaga diri daripada kemaksiatan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian sabar menghadapinya, kecuali akan bertambah kemuliaan baginya. Baik, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Pertama kita ni ayat 38 sampai 43 ya. Mungkin boleh off share screen ya. Kita bincang-bincang sikit ya. Tak boleh lagi kita cerita sikit lagi ulang balik pasal mimpi. Pasal mimpi ni cerita pasal takwil mimpi ya. Ada 3 perkara dalam ni. Satu, doa, bukan doa lah. Dakwah Nabi Yusuf kepada 2 orang sahabat dia yang bertanyakan pasal takwilan mimpi. Kemudian cerita pasal takwilan mimpi itu sendiri. Daripada hari ini dibawa melalui kitab Riyadhus Shalihin
dan hadis Rasulullah SAW. Beberapa perkara lagi tambahan berkenaan dengan mimpi. Di awal surah Yusuf dulu kita dah bacakan beberapa hadis berkenaan dengan mimpi yang mengatakan pertamanya mimpi ini, mimpi yang baik tu daripada Allah, mimpi yang buruk tu daripada syaitan, ya. Itu pertama. Kedua, kita secara amnya dilarang daripada bercerita sesuka hati berkenaan dengan mimpi baik dan buruk. Mimpi yang buruk jangan cerita. Dibimbangi kalau kita cerita jadi, ya, jadi jangan cerita. Mimpi yang baik boleh cerita tetapi pada orang yang terpilih sahaja. Siapa dia? Pertama dari dua hadis kita dah baca tu, kalau dirumuskan orang kita sayang, orang kita paling percaya, orang alim. Orang berjuruh lah, orang berjuruh. Kalau jenis wallahualam, kalau kita ditakdirkan dapat kawan baik, pasangan yang tak berapa berjuruh, yang kita cakap sikit dia cakap 20 patah, CNN, Al Jazeera campur, combine semua BBC kan, jadi kita tak payah cerita, kita tak payah cerita. Supaya umpamanya kata Rasulullah SAW, mimpi tu umpama benda yang dipegang oleh kaki-kaki burung, ya. Bila cerita terlepas, terlepas tu wallahualam maksud terlepas. Mungkin terlepas tu jadi atau terlepas tu habis, ya, terlepas habis. Ini kita jumpa lagi beberapa bab mimpi daripada hadis sahih daripada riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Mimpi baik berasal daripada seorang yang soleh adalah satu bahagian daripada 6 atau 40 bahagian kenabian. Jadi mimpi-mimpi orang soleh ni ada kalanya membawa makna yang bagus, ataupun pengertian dia tu baik, ataupun mungkin boleh jadi, tetapi orang soleh dia tahu dah, dengan kealiman dia tu dia tak sewenang-wenangnya terus menceritakan perihal mimpi-mimpi dia tu. Semalam aku mimpi keluar ni, mari kita tukar, kita zikir ni. Hari ni aku mimpi macam ni pula, mari kita tukar, kita amal ibadat ni pula. Tukar fatwa ni melalui mimpi. Memang tak boleh tak. Orang yang soleh dia tak jadilah macam tu. Yang sibuk cerita melalui mimpi ni orang yang tak berapa soleh lah. Ataupun ditipu daya oleh syaitan. Ditipu daya oleh syaitan. Dan hadis daripada Riyadhus Shalihin, kalau mimpi jumpa Rasulullah SAW, insyaAllah semua kita semua dianugerahkan bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, insyaAllah mimpi itu benar, mimpi itu benar. Itu pun kita tak boleh nak sewenang-wenang cerita kepada semua orang. Pergi jumpa tuan guru yang paling kita percaya, kita ceritakan perihal mimpi kita. Takut dalam mimpi itu kita masih lagi ditipu daya oleh syaitan. Itu bab mimpi. Yang penting dalam muka surat ni ialah beberapa perkara yang Nabi Allah Yusuf dakwahkan kepada dua orang sahabat yang minta takwilan mimpi itu. Pertamanya, jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah. Kita aku ni dah meninggalkan agama orang sekarang ni. Aku tidak sekali-sekali mensyirikkan Allah. Kita tengok ayat 38, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Semua itu agama yang mengesakan Allah dan tidak sekali mensyirikkan Allah. Tidak layak bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu adalah daripada kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Jadi mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah untuk semua. Untuk semua, mengesakan semuanya. Kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pegang ayat itu. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia, dalam kita ni dia masuk dalam kurungan tu, dia takwilkan pula maksud dia. Manusia tu mana? Manusia apa? Yang kafir. Mereka tidak bersyukur. Hatta sekarang ni orang yang Muslim pun masih lagi kurang yang bersyukur. Sebab tu ada orang, ada syekh yang kita dapat kisah, dia tengah tawaf, dia zikir dia, jadikanlah aku daripada golongan orang yang sedikit. Orang tanya, kenapa nak jadi golongan sedikit? Sebab walakin aktsarun nasi la yashkurun. Sikit dia lah yang bersyukur akan nikmat Allah. Sikit. Berapa ramai orang Islam yang tak solat? Berapa ramai orang Islam yang tidak tutup aurat? Berapa ramai orang Islam yang berpakaian tetapi berbogel? Berapa ramai kita yang cantik rupa parasnya tapi mulut kita celaka? Berapa ramai yang cantik rupa paras baik mulutnya tetapi hati kita busuk? Ramai. Jangan kita jangan masuk dalam golongan orang ramai. Biarlah kita masuk di kalangan golongan orang yang sedikit. Sedikit orang bangun pagi mengesahkan Allah pagi-pagi. Sedikit orang yang bersedekah hari-hari. Sedikit orang yang sentiasa mohon keampunan dosa kepada ibu bapa dia, hidup ataupun mati. Sedikit orang nak buat baik kepada orang yang dia tak kenal.
Sedikit orang nak menyampaikan salam di jalanan. Ya, sedikit. Ya, kita masuk lift pun kita tak bagi salam padahal kita kenal. Sedikit. Biarlah itu tak ramai biar kita jadi golongan orang sedikit. Pertama dalam ayat ni yang sedikit bersyukur akan nikmat Allah. Bangun pagi kita dah lafaz kalam syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur dan seterusnya. Ya. Jadi syukur ni syukur sepanjang masa. Bukan syukur pada waktu tertentu je. Bukan nak sujud syukur baru nak syukur. Syukur sepanjang masa ya. Nak mudahnya kita kencing pagi tadi pun nak kena syukur sangat-sangat ya. Cuba pagi tadi bangun-bangun tak lepas kencing kita ya. Azabnya lah kita ya. Azab. Wallahualam. Dan tengok yang ayat 40 tu. Ini skill kita kalau nak berdakwah kepada kawan-kawan yang belum Islam ya. Kalau ada rezeki kan ya. Kita bincang-bincang dengan dia. Apa yang kamu sembah selainnya, selain pada Allah hanyalah nama-nama yang kamu ciptakan. Berhala-berhala tu bukan ke manusia yang buat. Manusia buat berhala, manusia bagi nama, manusia yang ngecat dia, manusia yang angkat berhala-berhala. Ya. Diceritakan baik oleh kamu sendiri ataupun nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal-hal nama itu. Nama berhala-berhala yang awak bagi itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang syirik ni satu bab, yang Muslim pun satu bab lagi ya. Nauzubillah. Semoga kita dimasukkan dalam golongan orang yang sedikit yang bersyukur, sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah, yang sentiasa mengesakan Allah, tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Dan kemudian masuklah bab takwil mimpi. Nabi Allah Yusuf pun mentakwilkan mimpi kepada dua orang sahabat dalam penjara tu. Dia beritahu salah seorang daripada kamu akan selamat, salah seorang kena salib. Yang kita tahu selepas ni, siapa yang selamat tu? Yang tukang buat air tu. Yang buat waktu tu dia jatuh hukum, dia kena salib, mati dia. Burung makan atas kepala dia, dia mati. Dan Nabi Allah Yusuf menceritakan kepada orang yang hidup tu secara diam-diam dan tafsir, dia kata kamu di besok selamat. Dia tak cakap kepada orang satu lagi tu kamu di besok selamat, maka ceritalah kepada tuanmu, bukan Tuhanmu, kepada tuanmu perihal aku dan takwilan mimpi-mimpi pun. Dia minta orang tu cerita, tapi orang tu dilupakan oleh syaitan. Syaitan membuat orang tu lupa. Bila dia dah bebas, dia lupa. Yang Nabi Allah Yusuf pesan supaya kau cerita kepada tuan kau, Amir, pembesar berkenaan aku duduk dalam penjara ni. Dia terlupa. Maka kena tahan lagi Nabi Allah Yusuf sampailah masuk bab seterusnya besok. Hari ni dalam nasihat dan pengajaran dah keluar ada sinopsis cerita besok. Takwilan mimpi Nabi Yusuf berkenaan dengan mimpi pembesar tu yang lembu-lembu tu semua tu Kita jumpa balik cerita bab takwilan mimpi lembu lembu gemuk lembu kurus dimakan lembu gemuk tu semua itulah Wallahualam. Besok kita sambung bab takwilan mimpi Nabi Yusuf dan penyudahnya bagaimana Nabi Allah Yusuf dikeluarkan daripada penjara, satu, dan kedua dibebaskan daripada tuduhan dia. Dua perkara besok insya-Allah. Kita Nabi Allah Yusuf keluar penjara dan dia tak nak keluar saja. Dia nak keluar dengan disucikan diri dia daripada tuduhan-tuduhan. Ingat, makcik dia yang tuduh. Okay, makcik lah makcik pembesar tu pembesar isteri kepada pembesar Mesir tu, okay, makcik dia lah. Sebab dua orang ni, pembesar dengan isteri tu ambil Nabi Yusuf sebagai anak angkat masa kecil. Kita dah baca ayat awal-awal tu. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung besok ayat 44 sampai 52. Slow-slow, pelan-pelan kita kayuh habis cerita Nabi Yusuf. Menarik Nabi Yusuf. Jadi gitulah sikit-sikit dalam kita membaca kalam Allah ni, sentiasa memikirkan apa Allah nak memberitahu kita. Banyak sebenarnya. Kalau dengan tafsir-tafsir yang lagi detail, Masya Allah, lagilah detail syarahnya. Tak memadailah dengan bincang-bincang kita setengah jam pagi-pagi ni. Tapi sekurang-kurangnya biarlah ada. Biarlah ada kita melazimi tafsir walaupun ringkas begini. Tafsir-tafsir ringkas ni alhamdulillah tak melalut-lalut, jadi senang kita nak faham. Jadi kalau kita boleh khatamlah dengan tafsir ringkas ni pun, saya rasa masya-Allah itu nikmat Allah bagi pada kita pagi-pagi ni. Wallahu a'lam. Insya-Allah besok kita sambung lagi novel agung kalam Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal perjalanan Nabi Yusuf dalam babak seterusnya. Lepas tu barulah jumpa cerita Nabi Yusuf, jumpa balik dengan adik-beradik dia. Ingat, lama ni daripada masuk pergi sampai keluar penjara ni lama punya cerita. Ulama tafsir pun tak pasti. 70 tahun, 80 tahun, wallahu a'lam. Berapa lama dalam penjara pun tak pasti.
Tak pasti, lamalah perihal. Sebab ingat ayat awal dipenjarakan untuk satu tempoh yang tertentu. Jadi pembesar tu dimasukkan Nabi SAW penjara tak khabar. Engkau masuk penjara seumur hidup dah. Dia kata, ikut suka akulah kau berapa lama nak duduk dalam penjara. Wallahu a'lam, insyaAllah kita sambung besok. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa besok. Satu hari satu buka saja. Tadabbur Al-Quran. Tak banyak masa ini bukannya. InsyaAllah.